Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar suara? Boleh. Waalaikumsalam. Boleh. Okay, so kita jumpa lagi lah minggu ni online meeting kita. Okay, untuk tajuk kenapa kita perlu recruit. Okay, bagi yang baru masuk, bagi yang baru join, mungkin benda ni baru, tapi tak apa. Bagi yang dah lama join, so kita kena buat recruit ni lah. Jadi kenapa perlu recruit new member di ND Elite ni? Ini nak kena unmute. Okay, so bagi yang mana ada ramai juga yang baru ni. Sekejap saya tengok. Okay, ada juga daripada tim lain. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya Muhammad. Ya, tak apa, saya mute kan sebab saya nak kejar masa ni. Saya kena mute sebab saya nak kejar masa. Masanya hanya 1 jam je sebab kita guna Google Meet. Okay, jadi untuk malam ni saya cuma nak sharekan kenapa kita kena recruit. Maksudnya kalau orang baru, mungkin baru masuk, baru join kan, tiba-tiba kenapa pula nak kena recruit. Jadi kita nak tahulah sikit kenapa kita kena recruit. Okay, jadi mungkin dah ada yang dah recruit, so kita nak share sikit berkaitan dengan recruit ni lah. Sekejap saya sharekan slide lah sikit. Okay, nampak kan? Kat bawah tu tak nampak. Nampak kan? Okay, kenapa perlu recruit? So dekat sini saya cuma basekan pada DND punya dropship lah kan. Kalau kata kenapa kena recruit, saya ada listkan kat sini ada 5 benda penting lah kena recruit. Maknanya kat sini kita kena cuba buat untuk 5 ni. Yang pertama adalah untuk kita dapat income mingguan. Sebab apa? Bila kita register new member ataupun dropship baru lah, ataupun member baru, so kita akan dapat RM50 kan. Maksudnya kita akan dapat RM50 akan masuk dalam e-wallet kita, dan setiap hari Rabu kalau tak silap akan dimasukkan dekat dalam akaun kita. Jadi kita dapatlah RM46 sebab setiap kali transaksi masuk ke akaun kita akan ditolak RM4. So kalau kita ada satu orang, jadi kita boleh bajet dekat situ nak dapat income mingguan berapa. Kalau kita nak cari ataupun kita nak ada register orang, nak register 10 orang, dah banyak lah kan. So kita boleh bajet lah dekat situ. Seminggu kita nak register berapa. Kalau nak register seorang, kita dapatlah RM50. Kalau sebulan tu kita dapatlah 200, lebih kurang lah macam tu. Dan yang keduanya, sebab apa kita nak kena recruit? Sebab bila kita dah recruit, nanti maksudnya dropship yang baru tu, member yang baru, bila member yang baru buat pembelian, so kita sebagai upline lah kiranya, yang sponsor untuk dia register, so kita akan dapat 5% insentif. Kalau dia ada buat pembelian, so kita akan dapat 5% insentif bulanan lah, kalau ada. So kalau tak ada, tak adalah. Dan yang ketiga, sebab apa? Sebab kita nak kembangkan rangkaian. Mungkin untuk peringkat awal kita nampak macam kecil, tapi bila sekarang ni
bila sekarang ni kita yang tadi kita punya dropship, kita punya downline tu dia pun buat recruit juga. So dan di bawahnya tu dropship member baru tu pun sama buat recruit juga. Jadi so kita dapat kembangkanlah rangkaian, kita akan tambah 2%. Mungkin bagi yang lama yang dah ada team dia nampak, mungkin yang baru dia tak nampak lagi. So bila kita dah buat, nanti kita akan nampak lah, kita boleh check dekat dalam kita punya incentive statement tu boleh check, ataupun dekat dalam kita punya my downline sale pun kita boleh check dekat situ. Okay, itu yang ketiga. Jadi yang pertama, lepas tu yang kedua 2%. Okay, yang pertama tu 5%, yang kedua tu 2%. Okay, lepas tu kita dah tak ada dah. Itu yang HQ bagilah. Maksudnya kalau kita buat sale, kita akan dapat 10%. 10% tu kita adalah income kita bulanan. Lepas tu kalau kita ada dropship tu buat pembelian, lepas tu dia pun recruit dropship yang baru juga ataupun member baru. So kita pun akan dapat juga 2% dekat situ. Jadi kita dah dapat 5 tambahan dengan 2%. Okay, yang seterusnya kita boleh tingkatkan jualan berkumpulan. Maksudnya grup kita, tim kita boleh tengok. Sebab apa, dalam sistem sekarang dia dah boleh dia dah tunjukkan grup sale kita berapa bulan. Kalau tak silap saya daripada bulan Julai ke bulan Jun. Kalau klik dekat sistem tu kita boleh tengok berapa yang sebelum ni. Jadi kita bolehlah buat analisa. Kalau kata sebelum ni kita pernah capai 100,000 jualan terkumpul, maknanya kita kena cari dalam 5 orang untuk kita dapatkan insentif tambahan 1%. Kalau kita dah boleh capai jualan kumpulan kita lebih daripada 500, kita cari ataupun kita register member baru dalam 7 orang untuk kita dapatkan tambahan lagi extra 1%. Itu adalah kenapa perlu recruit new member. Okay, so dalam online business ni, mana-mana online business lah, yang pertama adalah memang sale lah. Kita akan buat sale lah kan. Yang pertama kita akan buat sale, sebab kita daripada sale tu kita nak dapatkan insentif ataupun kita nak dapatkan bonus lah, senang kata. Okay, lepas tu yang kedua, kita boleh dapat daripada yang ni lah. Kenapa kita recruit ni? Maksudnya kita boleh dapat tambahan daripada sistem yang HQ bagi pada kita tu, tambahan 5% dan juga 2%. Sebab itulah bila kita buat recruit ni dia dah jadi macam nadi kita punya bisnes. Okay, nadi kita punya bisnes. Nanti saya explainkan macam mana kita nak buat. Ini saya ceritakan, maksudnya mungkin ada orang rasa macam susah, macam mana nak buat, nak recruit. Ada orang senang. Okay, sebenarnya semua orang rasalah benda tu. Ada senang, ada susah. Okay, sekejap ya, saya okay. So yang tadi tu clear kan, 5 benda tu. Okay, sebab apa? So kalau kita target, kalau kita fokus nak dapatkan income mingguan, so boleh buat lah. Sebab ini bisnes kita kan. So kita target, kalau kita memang rasa macam bulan ni memang kita nak dapat lah 300. So 300 berapa? 6 kali 5. Kita carilah 6 orang baru. Kalau kita nak dapatkan lebih, kita carilah lebih. Maksudnya kita cari. So sekarang ni kita nak cerita macam mana cara kita nak cari. Okay, yang lain tu bila kita dah dapat, kita dah ada new member. Sekarang ni kita panggil member kan, new member. So yang lain tu automatik akan dapat 5%, 2%. Apa ni, jualan group sale. So kita akan dapat ada yang nak masuk pun. Sekejap tak boleh masuk. Sekejap dia stuck. Baru dapat.
Ada stuck kat sini, saya baru perasan. Bila saya share screen tadi, dia stuck. Okay, tak apalah, yang baru masuk tu. Okay, so tadi saya dah ceritakan ada 5 benda penting. Tapi yang paling penting adalah kita kena fokus lah untuk income mingguan kita. Ni kita cerita pasal recruit new member. Jadi kita nak target berapa income mingguan kita, so kita letakkan dekat situ. Tapi masing-masing boleh check. Bagi yang dah lama, kita tengok jualan terkumpul kita dekat dalam sistem tu ada. Pernah tak kita capai 100,000? Saya rasa kalau 100,000, kalau grup besar, maksudnya tak besar mana pun, tapi boleh dapat capai. Cuba check balik, buat analisa balik untuk total group sale masing-masing. Andai kata total group sale tu boleh capai, katalah dalam 80 ke 70 ke, boleh capai. So cuba grab untuk dapatkan 5 orang setiap bulan. Sebab apa? Daripada situ nanti kita akan dapat lagi extra 1%. Tapi kalau bagi yang baru, bila kita join, nanti saya tunjukkan roadmap dia lah. Saya ada buat juga roadmap dia. Bila kita join, bagi yang baru, so kita akan dapat untuk 5%. Dan bila kita dah ada team, so team tu kita jaga betul-betul. Lepas tu team kita tu pun sama juga, dia pun dapat juga member baru. So kita akan dapat tambahan lagi 2%. Jadi bagi yang baru, yang 5%, 2% dapat. Bagi yang lama, kena bila kembang group sale kan, bila dah rangkaian kita dah berkembang, jumlah jualan terkumpul dalam grup kita tu, group sale lah, total group sale kita dah hampir ataupun capai 100,000. Nak tak nak kita cuba untuk dapatkan 5 orang. Sebab apa? Bila kita dapat 1%, sebenarnya walaupun nampak 1%, tapi kalau grup kita banyak, sebenarnya dia banyak, boleh dapat banyak. Dia bukanlah maksudnya 1% tu darab dengan 100,000. Kiranya macam last month tu baru kita nampak macam mana sistem extra 1% plus 1% tu untuk diamond dan juga sapphire tu implement. Baru kita nampak dekat situ. Saya mula-mulanya saya ingatkan 100,000 tu darab dengan 1%, maksudnya 1,000 lah kan. Jadi sebenarnya bukan macam tu, tapi dia adalah 100,000 itu adalah syarat jumlah jualan terkumpul grup kita, dan kita ada 5 orang baru ataupun member baru, dengan syarat 5 member baru tu aktif buat pembelian 300 point ataupun 300 DW. Jadi kita layak dapat untuk 1% tu. Cubalah kalau yang agak-agak dah dekat capai tu, cuba buat, sebab nanti kita boleh nampak. Okey, dan saya nak tunjukkan aktiviti. Okay, untuk dapatkan insentif extra 1%, cuba dapatkan 1%. Tapi kalau grup dah besar, dah ada sampai 500, so automatik nanti dekat sistem akan tukar kepada status. Macam sekarang kan DND Elite kan, nanti kalau dah capai, so dia akan tukar kepada status sapphire lah. Kalau dah capai 500, dia akan tukar kepada status diamond. So boleh tengok dekat situ. Jadi sekarang ni dia punya sistem memang sistem dropship, tapi sistem dropship plus multi level. Apa yang saya nampak lah, maknanya sistem ni bagus sebab kita akan commit. Bila kita nak sesuatu, kita akan buat untuk kita dapatkan. So dia macam tu. Jadi sistem ni adalah bagus bagi orang yang betul-betul nak jana income dalam DND Elite lah. Maksudnya kalau macam dulu kan sistem hanya 10%, 5%, 2%. Okay, jadi kalau macam saya daripada tahun 2021 lah, kita kira 2021, 2022 dan ni 2023,
maknanya benda tu sama kalau tak ada apa-apa perubahan daripada HQ. Tapi bila HQ dah buat perubahan, masa awal-awal kita rasa macam susah, tapi bila kita tengok dan kita kaji sendiri hasil daripada sistem tu, dia sebenarnya menarik untuk push diri kita, untuk lebih kita buat lebih, kita grab lebih. Okay, dan saya nak share kat sini. So kita dah ceritakan kenapa perlu recruit dan macam mana kita nak buat. Okay, bagaimana nak recruit? Boleh nampak Okay, bagaimana nak recruit new member? So yang pertama, ada kat sini saya listkan dalam 5 teknik lah. Okay, teknik yang pertama kita gunakan teknik frogs. Nanti saya explain, mungkin ramai yang dah tahu teknik frogs ni apa. Teknik yang kedua, kita boleh buat iklan berbayar. Okay, boleh tengoklah cara macam mana iklan yang diorang buat untuk pegawai pemasaran lah, eksekutif jualan lah, pun boleh juga. Dan yang ketiga, kita boleh buat teknik untuk personal branding. Mungkin kita dah ada branding, especially yang mana top 20, sebenarnya kita dah ada branding dekat situ. Walaupun branding tu nampak kecil, sebab HQ akan keluarkan setiap bulan. Jadi setiap apa yang kita ada dekat dalam tu, dalam list top 20 tu, so kita boleh gunakan. Itu pun salah satu. Dan yang keempat adalah teknik customer member. Jadi kalau katalah customer member, apa yang saya buat dekat sini, kalau customer tu membuat pembelian lebih daripada 500, okay, biasanya bila customer tanya tentang produk kan, so kita akan buatlah ayat copywriting bla 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 macam ni. Dan saya akan terus selitkan untuk join dropship atau untuk join member, sila tekan link ni. So kita teruslah bagi link kita. Sebab apa? Dekat situ bila customer tu baca, bila baca nanti dia tengok, oh nak jadi member macam mana. Lepas tu kita kena siapkan juga ayat copywriting untuk jadi member tu. Apa syarat dia, kita kena ceritalah syarat dia kat situ. Jadi dekat situ kadang-kadang dia boleh menarik. Maksudnya kalau dia ada buat pembelian lebih daripada 500 ataupun 500 poin, so kita boleh cakap dengan dia boleh untuk berminat untuk join sebagai member lah. Sebab apa? Dia tak rugi, dia boleh dapat balik cashback 10%. Kan kalau dulu semasa free untuk join member, maksudnya saya tak nampak yang macam benda ni boleh buat. Kenapa? Sebab kita tak highlightkan yang untuk dapatkan 10% cashback tu. Dan kalau macam customer tu dia buat pembelian hanya untuk 300 sahaja. Sebab apa? Kita kena highlight dekat sini yang pembelian member ataupun bukan member, pembelian produk tu adalah sama je harga. Okay, jadi kita highlight kat situ. Jadi kalau katalah customer tu dia nak join, tak ada masalah dia nak join. Tapi kalau dia beli tak sampai 300, maksudnya dia tak dapat apa-apa lah. Benda tu kita kena explain. Daripada situ sebenarnya kita dah boleh screening, kita boleh check siapa sebenarnya yang ada potensi. Dan kena ingat, bila kita recruit ni, dia punya recruit ni, formula dia hanya 1% saja yang berjaya sebenarnya. 1%. Kalau kita cari customer, new prospect, dia punya formulanya adalah 2% saja. Maksudnya 20% saja. 80 kita cari kan, 80 tu memang tak jadi, 20% je yang jadi beli. Tapi bila untuk agent ni ataupun untuk dropship ni, bukan agent lah, untuk dropship ni yang jadi member yang aktif, 1% je. Kadang mungkin ramai kan, hanya 1 ataupun 2 sahaja yang nak betul-betul buat, yang nak jadi macam kita. So sekarang ni kita nak jadikan dia tu jadi macam kita. Tu adalah kita nak dapatkan, kita nak bantu macam mana kita nak member tu berjaya lah. Okey, dan yang kelima adalah teknik Piramli. Teknik Piramli ni, okey, ni teknik ni saya ambil nama yang saya belajar dekat dalam buku
ni dengan apa, tak nampak sini dekat team agent. Okay, yang Tuan Syafiq. So bila saya dah baca dalam tu, dia dah senaraikan teknik P. Ramlee. Maksudnya teknik P. Ramlee ni bila kita pergi dekat majlis keramaian, kita pergi dekat seminar ke, dekat mana-mana ke, jadi kita akan berjumpa dengan orang dan mungkin orang akan tanya, orang akan tanya kita buat bisnes apa, buat apa, ataupun kita pergi majlis kahwin ke, kita jumpa dengan kawan ke, okay, aku buat apa sekarang, itulah kat situ kita boleh perkenalkan. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita yang macam, oh bolehlah nak join untuk extra income ke. So ini adalah teknik yang kita cuba guna pakaikan. Okay, sekejap, ada orang join. Dia susah pakai Google Meet ni. Bila kita share, orang join dia jadi hang sekejap. Itulah, saya nak pinjam HQ punya Zoom, tapi saya rasa saya tak adalah buat kelas lama sangat kan. Dah sikit-sikit je. Okay, so dah settle yang kedua, cara macam mana kita nak buat kan. Dah settle. Lepas tu sekejap. Yang ketiga, apa lagi yang penting kat sini? Okay, yang tadi teknik frogs tu kan. Teknik frogs, saya rasa ramai yang dah tahu ni. Kalau okay, teknik frogs ni adalah family, relative, office mate, geng sekolah dan social network. Okay, maksudnya permulaan tu kita mungkin di kalangan family kita lah. Dia sama untuk kita share orang join member ataupun untuk new customer, kita boleh pergi pada family dululah. Family, lepas tu orang yang kenal kita ataupun orang yang ada kaitan dengan kita, relative ni kan, ipar ke, sepupu ke, siapa-siapa lah kan. Lepas tu kita boleh cari kita punya office mate kalau kita pernah bekerja sebelum ni, ada kawan-kawan. Lepas tu kita boleh cari geng-geng sekolah kita, kawan-kawan kita. Dan ni strangers lah daripada social network. Okay, kita mungkin boleh buat dekat dalam Facebook ke, iklan ke, so apa-apa sahaja dekat dalam TikTok ke, dia lebih kepada social network lah dekat sini. Okay, ini adalah teknik frogs. Mungkin boleh guna pakai lah dekat sini. Maksudnya teknik frog ni orang yang kenal kita, family, relative, office mate. Ini senang. Bila orang kenal kita, dia senang. Jadi sebab tu kita kena buat kita punya personal branding tu. Okay, bila dah sampai kat sini, orang dah tahu, oh dia ni tengah buat bisnes ni, bolehlah macam mana. So orang akan tanyalah dekat situ. Okay, so yang itu yang ketiga. Okay, ada lagi 30 minit. Okay, yang paling penting dekat sini, bila kita dah bila kita dah ada member, kita dah ada group kita. So ini pun 5 benda penting yang perlu kita kena buat lah. Okay, kita kena buat. Maksudnya good morning culture tu saya tak buat dekat dalam group saya. Cuma saya follow good morning culture tu, kita ambil daripada HQ lah. HQ kan selalu buat pagi-pagi tu macam kata-kata mutiara, kita boleh gunakan. Lepas tu apa-apa yang HQ posting, kita ambil, kita buat. Jadi dekat dalam grup Telegram DND World tu, kalau siapa memang dia adalah DND Elite, dia kena join. Sebab apa? Senang. Bila HQ share dekat situ, kita pun share. HQ share, kita pun share. Kan? Jadi lepas tu apa-apalah yang berkaitan dekat situ, kita ambilkan. So kita letak sebagai good morning culture lah. Biasa pagi ataupun pagi sekarang kan memang DND ada buat live. Lepas tu ada tanya DND kan. Sudah banyak benda sebenarnya daripada HQ. So kita cuba masukkan dekat dalam kita punya channel lah, kat dalam kita punya digital marketing yang kita gunakan. Okay, yang kedua, aktiviti DND member ni,
training bersegmen. So training bersegmen tu setakat ni kalau grup saya pun belum buat lagi lah untuk bersegmen. Cuma kita boleh refer pada HQ lah, yang HQ buat program apa ELP kan, ELP ke itu adalah program yang bersegmen. Maksudnya dijadualkan oleh HQ. So kalau macam kita dah grup kita dah besar, kita rasa nak buat, kita boleh buat. So kita boleh ambil lah. Okay, dan yang ketiga, aktiviti DND member. Okay, bila kita dah ada recruit, so kita kena ada buat aktiviti. Sama ada kita nak buat one to one coaching ataupun kita nak buat small group meeting. Maknanya katalah grup kita, lepas tu kita dah ada lah berapa orang, so sesekali kita buat kelas, kita nak invite kita punya upline ke, ataupun kita nak invite siapa-siapa ke untuk join kita punya group. Okay. Sebenarnya untuk one to one coaching ataupun kita buatlah online meeting ke, buat, sebenarnya kena buat. Okay. Dan benda ni saya dah buat sebenarnya daripada tahun 2021 saya buat. Memang cabaran permulaan memang tak ramai, so jangan takut, memang tak ramai. Even sekarang ni pun kadang-kadang pun memang tak ramai pun yang join, kita faham kan. Tapi kita kena buat, kita kena teruskan buat je. Dan ada kala juga memang ada sebulan tu ada juga yang tak pernah buat lah. Dan ada juga tapi ada buat, maksudnya sebulan mungkin sekali ada buat, macam tu lah. Dan cuma untuk sekarang ni saya, bila kita dah ada DND Elite yang berbayar tu, so kita rasa macam orang yang berbayar ni dia ada dua. Satu, memang dia join sebab dia nak dapatkan 10% cashback. Dan yang kedua, orang yang join tu memang dia betul-betul nak buat. Jadi kita tak nak yang betul-betul nak buat ni, kita tak nak dia ni kata tak diberi tunjuk ajar. So kita boleh buat lah one to one coaching ke, small group meeting ke, so kita boleh buat. So kat sini isu dia, apa yang kita nak ajar kan, kita nak mula daripada mana, macam mana kita nak buat, apa yang kita nak ajar dia. Sebab kita pun rasa macam kita pun bukanlah pandai sangat kan, tapi kita kena belajar dan kita kena ajar. Okay, dan ini weekly sharing ni memang kita ada kelas setiap minggu dengan HQ, dan kita pun ada kelas macam saya pun ada buat kadang-kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kan, weekly meeting. So saya dah tak letaklah weekly meeting sebab kadang-kadang bukan setiap minggu pun. So saya dah buat online meeting lah macam tu. Dan yang kelima, kita kena ada reward team. So reward ni bergantung pada kita nak bagi macam mana. Kita tak perlu pun nak bagi setiap bulan. Itu sebab kita yang keluarkan sendiri. So bergantung pada kita nak bagi macam mana. Kita boleh tengok prestasi kita punya group. Dan ada juga yang memberi 3 bulan 3 bulan sekali. So kita nak tengok dia perform ke tak. Itu yang diberi tu kita yang beri pada grup kita. So kalau masa kita sebagai member, sebagai DND Elite, so HQ akan bagi pada mana-mana DND Elite yang perform lah. So kalau kita dengan grup kita boleh buat untuk 3 bulan sekali ke, ataupun setahun sekali, terpulang lah. Tapi setahun sekali tu agak lama sangat lah kan. Mungkin 3 bulan sekali. Sebab dalam masa 3 bulan kita boleh tengok orang ni perform ke tak perform. Okay, so ini boleh dalam masa 5 minit, bukan 5 minit, dia ada lagi dalam 20 minit. Dan yang last kali saya nak share, ini lebih kepada blueprint lah. Blueprint, okay ni. So kita cuba nak bantu, kita tak payah letak terlalu tinggi, terlalu besar. So bagaimana bermula, ini yang paling penting sebenarnya bagi orang yang baru, ataupun bagi kita yang baru ada team, dan kita baru nak start, nak macam apa, nak bina kita punya team. Okay, so apa yang kita kena buat, saya tak letak banyak. So ini kita boleh ubah. Macam ni kita nak
nak capai berapa. Mungkin permulaan kita nak capai dalam 500 ke 1000 ke. Okey, jadi first memang kita start dengan register lah, register 150 ataupun 160 bagi Sabah Sarawak. Bila dah register, kita terus letakkan untuk capai impian. Capai impian kita berapa, kita target berapa, kita join ni untuk apa. Kalau dia memang dah bagi tahu dia join sebab dia nak, sekejap ada orang dia join, dia nak apa, just dia nak guna untuk dapatkan 10%, so itu tak apa, kita pulanglah pada dia. Tapi kalau betul-betul dia nak jadi income, so dia boleh gunakan yang ni. Sorry dia memang macam ni lah. Okay, so kita boleh buatkan ini, kira macam blueprint ataupun roadmap lah. Okay, kita buat capai impian. So orang tu nak capai impian berapa? Okay, katakanlah 1000. Kita nak letak banyak, takut tak boleh kan. Kita letak 1000, nak capai impian 1000. So kita boleh gunakan formula 3K. Formula 3K ni apa? Okay, formula 3K ni adalah keluarga, kawan, kenalan. Maksudnya kita nak jual. Sekarang ni kita nak jual, kita nak bagi dapat hasil, bukan insentif bukan bonus 1000 tu. Kalau 1000 tu bonus, kita kena jual 10,000. So kita kena buat roadmap yang baru sebenarnya. Itu mungkin yang untuk tim-tim leader kena buat yang barulah. Okay, jadi kalau yang untuk permulaan, okay, kita boleh gunakan formula 3K. Formula 3K ni adalah untuk keluarga. Mungkin kita boleh, kita tahulah family kita kan yang ada masalah apa, 3 serangkai ke, nak cuba Moringa Plus ke, nak coffee ke. Lepas tu mungkin boleh share dengan kawan-kawan ataupun kenalan kita. Letak je dekat status tu. Kadang orang tanya, letak je apa yang kita nak kena letak dekat kita punya status tu, kita letak. Macam contoh, dia sebenarnya untuk letak dekat status ni pun dia ada dia punya ilmu dia. Maknanya kita boleh letak, kita jangan terus letak zap 5 ke 10, jangan. Kita letak pagi, mungkinlah kita nak letak kata-kata mutiara ke. Lepas tu dalam pukul 10 kita letak lagi satu, kita nak letak video ke. Video biasa kalau ikut Sifu dia kata letak tengah hari. Mungkin dalam pukul 10 tu kita nak letak apa-apalah yang berkaitan, nak letak testimoni pun boleh. Lepas tu tengah hari tu kita letak video doktor, video. Lepas tu mungkin petang pun kita letak video. Okay, dia memang nampak macam penat lah kan nak letak. Mungkinlah kita boleh letak satu hari 3 ke, satu hari 4 ke. Tapi saya pun kadang-kadang, kita manusia kan, kadang-kadang hari ni langsung tak ada apa-apa status. Bila kita dah sibuk kan, mungkin kita dah outstation ke apa ke, kadang-kadang kita terus letak zap 4. Sebenarnya cara tu tak betul. So kita kena ada masa-masa dia. Sebab bila orang tengok status, macam kita lah tengok status orang kan, oh ni yang tadi ni sama kan. So bila dia ada status baru, orang akan nampak lagi. Mungkin di kalangan kontak kat phone kita tu ada kawan kita. So daripada situ, daripada kenalan kat situ, keluarga, kawan-kawan kita boleh nampak. So insyaAllah dia boleh capai dia punya target untuk dengan formula 3K tu. Lepas tu yang ketiga, okay, mungkin duration dia dekat sini kita boleh letak dalam masa 2 minggu ke. Kalau sampai cepat, kalau rasa nak letak sebulan, kalau pada saya lah nak letak sebulan 1000, rasa macam slow sangat, terlalu slow. Mungkin boleh letak seminggu 1000 seminggu. Sebab produk D&D ni, dia produk dia nilai dia besar. Maksudnya nak dapat 1000 tu senang je lah kan. Lepas tu kita letak step yang ketiga, nak capai 3000. Mungkin kalau kita rasa formula 3K kita boleh pergi pada 3000, kita boleh tingkatkan untuk online marketing. Untuk online marketing, cuba dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuba dapatkan 7. Paling tak boleh dapatkan 5. Okay, apa yang 5 tu? Okay, WhatsApp, Telegram memang perlu ada. Sebab apa? WhatsApp dengan Telegram kita boleh letak kat status. Sekarang Telegram pun boleh letak dekat status. Dan Facebook kena ada, IG kena ada, TikTok kena ada. 5 benda tu penting. Dan
GMB, Google My Business tu sebenarnya penting sebab orang-orang berdekatan ataupun orang jauh ke, diorang akan Google. So diorang akan contact. Jadi siapa yang belum ada Google My Business, pergi search dekat YouTube macam mana nak buatlah kedai dekat Google My Business sebab kita boleh dapat sale daripada Google My Business tu. Sebab apa? Orang akan search sebab sekarang ni kan isu scammer banyak, jadi orang akan search. Saya pun kiranya banyak juga dapat prospek daripada Google. Dia orang search. Bila kita tanya puan daripada mana dapat, saya Google. Sebab saya ada buat dekat Google tu nama kedai Sacha Inci produk Dr. Nordin. So saya letak nama barang. Okay, jadi dia orang Google dekat situ. Jadi Google My Business boleh buat. Lepas tu belajarlah buat YouTube. Kalau ada buat YouTube. Sebab apa? Sebab kita kan buat video dekat TikTok kan, kita masukkan dekat Facebook, semua tu jadi rugi. So kita boleh masukkan sekali dekat YouTube. Jadi Facebook, IG, TikTok, YouTube boleh letakkan nama yang sama. Nama kita lah, letak nama kita. Kalau macam saya letak nama Shima D&D Partner. So kita letaklah semua channel tu. Okay, semua channel tu. Dan bila mana kita dah buat posting, mungkin akan ada orang akan WhatsApp semua tu kan. Jadi dekat reply WhatsApp tu, kalau boleh gunalah WhatsApp Business. Terus setting auto reply, kita letak dia nak apa, kita terus letak. Lepas tu kita ambilkan link daripada mana-mana kita punya Facebook ke link yang tentang produk tu. Jadi senang. Jadi secara automatik mungkin dia tahu kita daripada kawan ke, jadi dia mungkin akan tengok. Kalau nak tengok video tentang produk ni boleh tekan link. Ni kita letaklah link dekat situ. Sebab bila kita bagi video, kadang-kadang ada telefon yang mungkin berat ke, banyak ke, dia orang tak suka. Bila kita letak link, mungkin dia boleh pergi dekat kita punya Facebook. Dan salah satu lagi cara untuk kita buat group, kat sini kita nak cerita pasal group sharing kan. Kita buat group dekat dalam Facebook. Buat Facebook group. Mungkin dekat dalam Facebook group kita boleh jadikan kita punya tempat untuk kita post kita punya video. Tapi kena rajin lah benda ni, kena rajin sikit. Boleh buat. Okay, boleh buat kat situ. Dan yang keempat, kalau katakan kita nak target untuk 500 ni untuk 5,000 DV lah kiranya. Okay, dalam masa yang sama, bila kita dah capai 5,000 sale kita dah kena buat recruit member. Maksudnya kita kena ada recruit kalau kita nak kembangkan. Sebab kita tak boleh, kita boleh nak buat sale sampai 100,000, tapi bila kita seorang, kita akan rasa penat. Jadi kita kena kembangkan dan kita kena grab apa yang HQ dah bagi itulah. Macam saya cerita tadi, kita kena grab apa yang HQ dah bagi. Walaupun dia bagi 1%, so kita kena grab. Maknanya sebab tu kita kena ada recruit member baru. Okay, jadi yang ini bagaimana bermula, ini boleh ambil, dan yang ini boleh buatlah, boleh ajarlah masing-masing punya tim. Okay, dan kalau ikut apa yang saya sharekan kelas yang minggu lepas ke minggu bila, saya nak buat kelas untuk FB Ads dengan TikTok Ads. Nanti saya bagi tahu bila nak buat, dan saya pun dah bincang dengan Cik Alif. Kalau saya nak buat kelas ni, kita nak bantulah mana-mana yang betul-betul nak buat. Kalau rasanya kalau guna Google Meet ni tak boleh, sebab benda tu selalu teknikal dan mungkin nanti susah nak tanya-tanya soalan ke apa ke, dia tak boleh lama kan. Ni dah tinggal 15 minit lagi. Okay, tengok nanti saya tengok pada jadual nak buat bila. Tapi kalau ikut saya punya jadual tu, kita plan nak buat untuk bulan 12 lah. Okay, kita nak buat untuk bulan 12. So kita try lah nanti. Okay, jadi apa yang saya share hari ni berkaitan dengan recruit. So dalam masa yang sama, dia punya konsep sama saja dengan nak dapatkan sale lah. Okay, sama saja untuk dapatkan sale, cuma ni kita tukar kepada recruit member. So kenapa perlu recruit tadi?
kenapa perlu recruit member. So kita dah ceritakan tadi tentang kita nak target income mingguan, kita nak target 5%, 2%, dan kita nak tengok jualan kumpulan kita ataupun group sale kita, dan kita nak fight untuk 1 pangkat ataupun 2 pangkat sapphire ataupun diamond. Okey, lepas tu bagaimana nak buat recruit new member. So kita boleh gunakan teknik frogs, teknik iklan berbayar. So ini nanti insyaAllah saya nak buatlah kelas ni. Tapi ini yang maksudnya sekarang ni bulan 11 ni, buat je dulu yang channel-channel yang ada tu, buat posting, tengok mana posting yang bagus, mana posting yang ada engagement. Yang tu nanti kita akan gunakan sebagai iklan. Okay, dan buat personal branding, teknik customer to member. Okay, yang mana customer yang dah lama tu, kalau kita offer lah dia untuk join sebagai member, dan juga teknik Ramli. Okay, teknik frogs, activity kena adalah. Kalau tak ada banyak pun, sikit-sikit pun tak apa. Dia sebenarnya kita kena buat secara berjemaah baru seronok, kan, baru seronok. Dan sebenarnya benda ni dia bagus sebenarnya kalau kita betul-betul fokus, betul-betul buat, dan kita sebenarnya tak cukup masa pun. Kalau dulu kita rasa macam kita nak jual banyak benda. Sebab apa? Kita nak banyakkan sale, kita nak banyakkan income. Sebenarnya kita jual terlalu banyak, kita pun tak boleh fokus. Kalau kita fokus betul-betul, contohlah kita just jual untuk produk D&D saja, kita fokus betul-betul, kita pun tak cukup masa sebenarnya. Okay, bila kita fokus betul-betul, contohlah kalau katalah nanti nak buat ads untuk apa, nak buat ads untuk Sacha Inci Oil. So kita fokus. Sebab ramai kat tim saya yang mana antara top 20 tu, mereka tak fokus banyak produk. Mereka hanya fokus 1-2 produk je. Daripada situ dia dah ada regular customer, dan dia dah dapat pegang dia punya sale tu untuk produk tu. Sebenarnya bila dah ada regular customer ni, itu dah dikira database lah. Dan kalau siapa yang bermain dengan database, ada database tu, dia lagi senang. Tak perlu nak buat iklan berbayar sebenarnya. Kalau kita tengoklah kita punya tahap sampai mana. So kalau kata kita tahap kita iklan tanpa berbayar hanya sampai, boleh pergi sampai 50. Saya rasa grup saya tu tak ramai pun yang buat iklan berbayar. Dia orang boleh capai 50, boleh capai. Cuma lately ni agak slow sikit. Mungkin dalam 30 tanpa berbayar. Tapi kalau nak lebih, memang nak kena buat iklan berbayar. Tu kalau macam Cik Zul, saya rasa dia tak ada buat iklan berbayar, tapi dia memang pakai apa, SEO kan. Dia pakai yang itu, dia dah memang terror lah. Itu memang sifu lah tu. Okay, cuma kalau yang baru-baru, so boleh cuba buat iklan bayar. Sebab apa? Kita nak biar ramai-ramai yang boleh dapat income dekat dalam D&D ni kan. Ramai-ramai. Sebab kalau kita tengok scammer kan, scammer terlalu banyak. Tapi kalau kita tengok ramai je kita punya dropship. Kalau semua orang pakat buat, saya rasa scammer pun boleh tenggelam. Tapi sebab mungkin ada di kalangan dropship yang tak berapa aktif, ataupun mungkin dia tak tahu cara nak buat macam mana, ataupun mungkin rasa macam oh tak perlulah, just beli untuk makan sendiri saja. Itulah dia punya isu dia. So saya rasa ada lagi 10 minit. Mungkin ada apa-apa nak tanya, kita tanya, dan kelas ni pun nanti akan stop terus lah. Masih 10 minit lagi. Okay. Nanti bagi yang lama tu cuba-cubalah buat analisa. Lepas tu ni kan kita dah nak sampai hujung tahun dah kan. Jadi cubalah kalau ikut kelas yang DND bagi tahu hari tu, kita cuba buat pengiraan untuk tahun ni sale kita dah berapa. So untuk next month tinggal lagi 1 bulan, kita capai tak apa yang kita dah target. Lepas tu berapa income kita dah dapat lah daripada DND. So kita, sebab apa? Kita kena kira benda-benda ni untuk kita letak target akan datang, tahun akan datang. So kita, kalau kita buat bisnes,
masa tahap yang sama, contoh tahun pertama sama, tahun kedua sama kan, tahun ketiga sama, dia jadi macam tak best. Dan sebab itulah bila kita buat bisnes, kita kena jadi orang yang agak tamak sikit. Maksudnya kita kena jadi orang yang resah gelisah sebab apa? Kenapa sale aku ni tak cukup lagi? Kenapa tak capai? Sebenarnya benda tu bagus sebab kita mencari-cari idea, kita mencari-cari macam mana lagi kita nak buat. Kan? Jadi kita jangan putus semangat. Okay? Untuk orang bisnes ni kita kena kuat. Bagi orang-orang muda kan, sekarang ni kita ada tim muda macam Amir Ashraf, macam apa ni, Najwa. Sebenarnya kan kalau macam saya start bisnes ni selepas saya ambil keputusan untuk berhenti kerja. Maknanya kalau diberi peluang untuk reverse balik, mungkin dari peringkat awal muda dulu pun saya dah nak buat bisnes. Sebab apa? Dia cuma ambil dalam masa beberapa lama, beberapa tahun. Tapi dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun memang kena struggle. Dan bila 3 tahun ataupun masuk tahun keempat, kita dah faham kita punya cara bisnes macam mana, nak kena buat macam mana. So kita kena maksudnya kita kena sentiasa semangat lah buat. Sebab tu kita tengok saya pernah kadang kita compare kawan saya tak masuk U, tapi dia buat bisnes lepas habis, dan kita masuk U, kita bekerja. So bila kita tengok dari segi kehidupan, sebenarnya dia bermula daripada awal lagi dia buat bisnes, dan sekarang ni dia dah jadi orang bisnes lah kan. Tapi kita yang baru nak mula, sebab tu saya cakap bagi orang-orang muda sebenarnya dia untung, tapi cuma jangan patah balik. Dan yang penting kita kena rasa bila kita buat benda ni, kalau setakat kita buat hanya sama dengan gaji, kita makan gaji, baik kita pergi makan gaji. Sebab memang dunia bisnes ni kita kena struggle. Sebab kita boleh freedom, kita boleh free masa, kita boleh free kewangan sebenarnya. Tapi kena buat betul-betul lah. InsyaAllah bagi yang muda-muda ni, sebenarnya saya suka, seronok. Kita nak tengok kan, especially orang-orang kita lah, orang-orang Melayu kita yang anak-anak muda. Sebab saya kalau siapa yang dekat Kelantan, dekat Kelantan kan dia ada buat cabutan bertuah untuk pembayar zakat. Siapa yang bayar 3,000 langsam lah, maksudnya sekali bayar dia ada buat. Dan bila saya tengok yang lepas tu, ada seorang tu baru umur 28 tahun ke 24 tahun tak silap, dia dapat cabutan bertuah, dapat pergi umrah daripada MAIK lah, Majlis Agama Islam Kelantan kan. Jadi kita tengok kat situ orang-orang muda dia boleh buat, boleh bayar zakat kan, daripada mana? Sebab dia berniaga kan, berniaga. So memang sangat bagus lah sebenarnya, sangat-sangat bagus bagi yang muda kan. Cuba kalau macam kita orang macam saya ni dah 40 lebih, nak masuk dekat 50, tapi kita cuba juga belajar walaupun dunia agak mencabar sikit, dunia digital kan. Banyak benda kita nak kena belajar, kita nak kena faham. Tapi sebenarnya tak ada isu. Kalau kita tengok macam mana orang yang jual dekat dalam TikTok tu, orang yang berumur pun boleh buat kan. Sebab yang penting kita kena ada ilmu je, kena belajar. So insyaAllah lah. Sebab tu saya tak kisah daripada mana-mana grup saya. Kalau grup saya pun kalau macam tak ramai yang nak join, nak buat, baik kita open je dekat siapa-siapa yang nak belajar. Mungkin apa yang saya share hari ni mungkin ada yang dah tahu, tapi kita cuba. Mungkin ada benda 1-2% yang kita boleh gunakan. Memang benda-benda ni pun ada juga benda yang saya share tu saya dah tahu, tapi bukan setakat tahu. Sebenarnya kita ada benda yang kita tak buat. Jadi bila kita share, maknanya kita ingatkan diri kita sendiri, aku kena buat. Kadang-kadang benda-benda macam tu lah yang nak bagi kita semangat. Kalau kita sendiri rasa tak apalah, malas lah, tak nak lah, so kita kena ada team. Jadi siapa yang dah ada team, cuba buatlah grup sendiri. Cubalah bagi apa-apa, share lah apa-apa benda kan. Yang penting kita kena ada ilmu lah, kena belajar. So kalau siapa yang, ini bukan saya nak jual buku tau, saya banyak rujuk buku ni. Dia punya kitab Tim Perang Ejen daripada Tuan Syafiq
Agent Pro. Banyak sangat ilmu dalam ni. Ni saya join kelas masa, ingat tak masa last 2 week kot, yang HQ tak ada buat kelas. So saya masuk kelas ni, so daripada sinilah saya banyak sangat dapat ilmu. Maknanya ini bagi orang yang nak manage dia punya team. Boleh cari buku ni. Saya tak tahulah sekarang ni kat mana, cuba nanti Google lah dekat Agent Pro masih ada lagi ke tak buku ni. Memang sangat bagus, dan baru saya faham macam mana nak buat blueprint. Dah berapa tahun kan kita join. Daripada dulu saya kadang buat kelas, kadang saya tak tahu pun macam mana, apa sebenarnya yang kita kena buat, apa yang sebenarnya yang kita perlu bagi, apa sebenarnya yang kita perlu share. Jadi dalam buku ni saya pun masih belajar sikit-sikit lah. Apa yang saya buat tadi pun, yang saya share pun, saya banyak rujuk dalam buku ni. Okay. So saya rasa tinggal lagi 4 minit ada apa-apa. So harap perkongsian ni bolehlah jadi sikit-sikit ilmu untuk kita praktis kan, dan juga peringatan pada saya jugalah. Okay. So siapa yang nak join untuk kelas FBS, nanti saya bagi tahu bila untuk buat. Dan mungkin saya akan buka jugalah kelas untuk kita. So tak kisahlah, kita boleh je belajar sama-sama kita daripada mana pun, sebab hanya 1% sahaja sebenarnya daripada kita, grup kita yang nak jadi macam kita. Tapi kalau orang tu boleh dapat 20%, Alhamdulillah. Semuanya rezeki tu Allah dah tentukan kan. Rezeki tu tak cepat tak lambat. Yang penting kita usaha. Setiap apa usaha yang kita lakukan, insya-Allah Tuhan akan bagi hasil kan. So kena target lah apa yang kita nak, macam tu lah. Okay. So saya rasa saya stop dulu, dan jumpa lagi nanti 25 hari bulan insya-Allah. Mungkin ada sharing dekat sana, sebab ada invitation daripada HQ jugalah. Mungkin kalau ada yang dah join malam ni terdengar benda yang sama ke, tak apalah, dengar je lah. Okay. So saya stop dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terus saya Terima kasih Puan Syima. Sama.